Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni yang pertama sekali kita nak bincang homework yang lepas. Yang lepas saya bagi homework tentang pembiakan yang telah kita belajar. Yang pertama, pembiakan muka surat 33, buku aktiviti kita. Kawan-kawan boleh cek sama ada awak betul ataupun salah. Yang pertama, gariskan jawapan yang betul. Pembiakan seks ialah pencantuman gamet jantan iaitu sperma dengan gamet betina iaitu ovum membentuk zigot dalam proses yang dikenali sebagai proses persenyawaan. Proses persenyawaan ini adalah satu proses apabila gamet jantan bercantum dengan gamet betina membentuk zigot. Yang kedua, pembiakan aseks. Ini aseks membentuk individu baru tidak melibatkan gamet. Maksud tidak melibatkan sel pembiakan. Jadi aseks tidak melibatkan sperma maupun ovum. Itu adalah aseks. Yang ketiga, persenyawaan merupakan contoh pembiakan aseks. Yang mana pembiakan aseks? Iaitu pembiakan vegetatif. Yang keempat, persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina. Di dalam induk betina. Di dalam induk betina. Seterusnya soalan B. Padankan contoh aseks berikut dengan nama yang betul. Gambar yang pertama, ini adalah gambar, kalau awak tengok dalam buku teks awak, ini adalah gambar mukor. Mukor. Mukor ini membiak secara pembentukan spora. So, mukor ini dia akan bebaskan spora untuk membiak generasi yang baru. Yang kedua ini gambar cacing planaria. Cacing planaria pun ada dalam buku teks anda. Cara dia membiak adalah secara penjanaan semula. Jadi apabila kita potong dua ni, dia akan membentuk dua individu. Seterusnya, muka surat berapa lagi? Muka surat 35. Adakah saya suruh buat 35? Ada ni. Muka surat 35. Soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Jadi dia dah bagi dah pilihan jawapan untuk anda pilih. Untuk anda pilih yang mana yang betul. Ini gambar apa? Ini adalah gambar testis. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kelenjar prostat. Jadi jawapan M, testis, N adalah kelenjar prostat. Seterusnya soalan nombor 2. Fungsi yang berlabel N, kelenjar prostat, menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Yang ketiga, bulatkan bahagian yang merembeskan bendale yang mengandungi nutrien. Vesikel semen. Dan yang terakhir, nyatakan struktur yang menghasilkan sperma ini. Struktur yang mana menghasilkan sperma? Manakah kilau sperma adalah testis. Yang terakhir. Soalan C. Pada usia berapakah seorang lelaki mencapai akhir balik? Antara 14 hingga 17 tahun. Nak letak 15? Boleh. 16? Boleh. Janji dalam range ini. Nyatakan dua perubahan fizikal yang dialami oleh remaja apabila mencapai akhir balik. Jadi ada pertumbuhan janggut dan misai. Suara menjadi garau. Peti suara membesar. Perubahan fizikal ini disebabkan oleh penghasilan hormon. Hormon dalam badan, dalam organ pembiakan. Nyatakan hormon seks bagi lelaki. Ni gambar lelaki kan? Untuk lelaki, hormon lelaki adalah testosteron.
testosteron. Kalau perempuan namanya lain, progesteron. Okey, progesteron dan ada lagi satu. Okey, lelaki ada testosteron. Okey, pada bahagian manakah dalam sistem pembiakan lelaki menghasilkan hormon seks? Okey, bahagian testis. Okey, itu adalah jawapan untuk latihan kita yang minggu-minggu lalu. Okey, boleh? Okey. Okey, kita sambung pada pembelajaran kita yang lepas. Okey, Ustazah berhenti hari tu sampai muka surat 106. Okey, jadi ada tertinggal sikit ke atas ni. Okey, kita sambung muka surat 107. Okey, yang maksud yang last hari tu kita belajar kitar haid. Okey, kitar haid yang terlalu panjang ataupun terlalu singkat, itu adalah kitaran haid yang tidak stabil. Okey, kitaran haid yang tidak stabil memberi kesan yang buruk, okey, terhadap kesihatan kita. Okey, kenapa? Okey, apakah faktor daripada kesan implikasi daripada kitaran haid yang tidak stabil ini? Yang pertama adalah kemandulan. Okey, kitaran haid yang tidak stabil ini adalah disebabkan oleh masalah pada sistem pembiakan. Jadi apabila kita punya sistem pembiakan ini ada masalah ataupun tidak berfungsi dengan baik, jadi kita tidak dapat menghasilkan zuriat. Itu kita panggil sebagai kemandulan. Maksud seorang individu itu tidak boleh mendapatkan zuriatnya, sama ada lelaki ataupun perempuan, masing-masing ada. Okey, lelaki boleh mandul ataupun perempuan pun boleh mandul. Okey, kenapa kamera ni? Okey, rawatan sekiranya okey awak punya kitaran haid yang tidak stabil ini tidak dirawat, mungkin okey ada masalah kesihatan yang lebih serius seperti apa? Okey, seperti mungkin ada kanser ovari yang kita tidak sedar. Okey, ada kanser cervix dan kanser uterus. Okey, yang kedua, implikasi yang kedua adalah okey daripada kitaran haid yang tidak stabil ini menyebabkan okey individu ataupun pasangan ini sukar untuk merancang keluarga, sama ada dia merancang untuk mendapatkan zuriat ataupun dia merancang untuk tidak mendapatkan zuriat. Okey, jadi sekiranya kitaran haid ini tidak stabil, jadi apa yang menyebabkan dia tidak boleh merancang keluarga? Sebab okey dia tidak dapat menentukan bila hari subur dia. Kalau kita dapat kitaran yang sama setiap bulan, jadi kita boleh estimate, anggarkan okey bila fasa subur bagi kita diri seorang tu. Okey, jadi bila dia kadang-kadang ada, kadang tak ada, jadi fasa suburnya sudah disukar untuk kita detect di mana hari suburnya. Jadi bagi wanita yang merancang keluarga, dia tak tahu hari suburnya bila. Jadi kalau dia nak dapatkan anak, fasa subur itu perlu macam ni. Okey, tak nak lebih-lebih. Okey, yang ketiga, okey, masalah kesihatan seperti anemia. Anemia ni adalah penyakit kehilangan darah, kekurangan darah, anemia. Okey, kalau masalah haid awak terlalu panjang menyebabkan awak ada dapat masalah kesihatan seperti anemia, kekurangan darah merah. Okey, kehilangan darah yang banyak menyebabkan anda badan menjadi lemah dan mudah pingsan. Okey, ini adalah kesan-kesan bagi kitaran haid yang tidak stabil, sama ada dia terlalu panjang ataupun terlalu pendek masanya, dan tidak datang langsung pun kita panggil kitaran haid yang tidak stabil. Okey, kita masuk pada subtopik yang keempat, iaitu persenyawaan dan kehamilan. Okey, kita sambung sebelum ini. Okey, sperma dengan ovum, kita sambung dengan persenyawaan. Apabila berlaku pencantuman, okey, apabila berlaku pencantuman nukleus sperma dengan ovum, ini adalah persenyawaan. Nukleus sperma dan ovum bergabung membentuk zigot. Itu adalah persenyawaan. Sebelum ni kita dah cakap dah. Okey, dalam kitaran haid sebelum ni, okey, kalau tak ada sperma, tak ada persenyawaan berlaku,
maka haid akan turun semula. Okey, kembali kepada hari yang pertama dia akan turun semula. Kalau berlakunya persenyawaan, maka akan masuk pada peringkat kehamilan. Okey, akan berlaku peringkat kehamilan. Okey, hamil lah maksudnya. Okey, ada bayi. Okey, macam mana berlakunya persenyawaan itu? Pertama sekali, okey, ni ada pada muka surat 108. Okey, ceritanya. Dengar baik-baik cerita dia. Okey, cerita yang pertama. Okey, ni struktur pembiakan perempuan. Okey, sperma akan masuk. Okey, sperma akan masuk. Ni awak nampak gambar dia, sperma akan masuk. Dan pada ketika ini juga ada ovum yang dilepaskan. Okey, ada ovum yang dilepaskan. Nampak ni? Ulat dia besar kan? Ada ovum yang dilepaskan, iaitu di kawasan tube fallopian. Okey, dan persenyawaan berlaku apabila nukleus sperma bergabung dengan nukleus ovum. Okey, kalau dia bertemu je tak bergabung, tak jadi apa juga. Okey, dia bergabung dulu, persenyawaan akan berlaku. Okey, bila sperma dengan ovum ini sudah bergabung, bercantum, okey, barulah struktur ini kita panggil sebagai zigot. Okey, bila dia sudah bergabung, bercantum, maka struktur bulatan ini yang dimasuki ini, kita panggil sebagai zigot. Okey, zigot. Okey, kemudian zigot ini dia akan membesar, membahagi dirinya, membentuk satu berbola sel yang besar. Okey, yang kita panggil struktur ini, kita panggil, dah tukar nama, dia dah membesar. Okey, struktur ini kita panggil sebagai embrio. Okey, embrio inilah yang akan masuk menempel ke dalam dinding uterus. Okey. So ada perubahan nama daripada sperma campur dengan ovum, dia membentuk zigot, kemudian zigot membesar menjadi berbola sel, iaitu embrio. Kemudian embrio akan menempel. Di sini ada satu proses, iaitu penempelan berlaku. Okey, di sini berlaku apa? Persenyawaan di tube fallopian. Okey, turun di dinding uterus, ini adalah proses penempelan. Embrio akan menempel masuk ke dalam dinding uterus. Seterusnya dia akan membesar. Alhamdulillah, dia akan membesar. Okey, ada tali pusat dan sebagainya, kita akan belajar selepas ini. Okey, jadi proses kehamilan ini berlaku berapa lama? Okey, macam biasa awak tahu 9 bulan 10 hari, iaitu lebih kurang 38 minggu. 38 minggu hingga 40 minggu. Okey, itu adalah proses kehamilan. Ada ke orang hamil? Ada kalau dia tak cukup matang. Okey, kalau fetus itu turun, itu adalah keguguran. Okey, bagi proses bayi yang matang mengambil masa 38 hingga 40 minggu. Jadi awak boleh baca dekat sini setiap minggu apa yang berlaku, perubahan-perubahan pada fetus ini. Okey, yang pertama, pada minggu pertama dalam bulan 1 bulan yang pertama, okey, awak punya embrio ni dia kelihatan seperti gambar inilah. Ada ekornya, ekor. Okey, tangan ada kaki tapi tak baru nak membentuk. Okey, kemudian beralih kepada bulan seterusnya, barulah ada kelihatan tangan, hidung, telinga. Okey, seterusnya 2 bulan ke atas, okey, baru nampak macam bayi, betul? Ada kepala, ada kaki, nampak dah. Ini kita panggil sebagai fetus. Seterusnya fetus ini akan menyerupai sebagai bayi. Okey, seterusnya tahun yang terakhir barulah fetus lengkap. Okey, ada tangan, ada kaki semua. Okey, dan kepalanya akan terarah
pada cervix, iaitu pintu rahim. Okey, kepalanya berada di bawah. Okey, dinding otot akan mengecut dengan kuat. Okey, barulah proses kelahiran akan berlaku. Okey, seterusnya. Inilah yang berada dalam perut. Dalam perut baby, dalam perut. Okey, ada struktur-struktur penting dalam kehamilan ini, iaitu kepentingan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey, jadi kita berkenalan dulu dengan struktur-struktur berikut. Yang pertama ada plasenta. Okey, plasenta. Okey, plasenta ini tolong ingat dia punya fungsi. Okey, plasenta ini adalah tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan-bahan kumuh, bahan-bahan yang dibuang, dan bahan-bahan kumuh antara darah ibu dengan darah fetus. Jadi fetus ini dia tak bernafas macam kita. Macam mana dia tak bernafas macam kita ni? Jadi dia dapat oksigen macam mana? Dia dapat daripada pertukaran oksigen. Oksigen daripada darah ibu ini ditukar kepada fetus, bayi. Nutrien yang mak makan dapat kat kita. Mak bernafas, kita pun dapat. Karbon dioksida yang kita punya ni pun dikeluarkan melalui plasenta. Seterusnya ada satu tali di sini, tali pusat. Biasa ni orang tengok ada bayi ada tali pusat. Tali pusat ini adalah tiub menghubungkan fetus dengan plasenta. Jadi tali ini mengangkut darah kepada dan daripada. Jadi dia akan pergi kepada fetus dan balik kepada ibunya. Menghantar keperluan tadi, oksigen tu, dan kembali kepada mak dia. Benda-benda yang dibuang, bahan perkumuhan akan dibuang melalui badan ibu dia. Kita ada dinding uterus. Dinding uterus tadi kita ada cakap pasal proses penempelan. Dia adalah tempat penempelan embrio berlaku. Kita ada amnion. Membran yang mempunyai pundi dan mengandungi bendalir. Bendalir apa ni? Ni adalah air ketuban. Bendalir amnion adalah cecair yang bertindak sebagai cushion. Tahu cushion? Awak duduk kat sofa tu kita panggil cushion. Cushion ni boleh menyerap gegaran. Jadi mak awak terjatuh ke, tergegar ke, anda tidak merasainya kerana bendalir amnion ini menyerap segala gegaran yang ada, untuk mencegah daripada baby ini tercedera. Dan fetus, apa fetus? Embrio yang membesar menjadi fetus. Dan fetus ini bila dah lengkap kita panggil sebagai bayi. Fetus tu adalah peringkatnya. Jadi tengok kat sini. Ni zigot. Lepas zigot dia akan membentuk apa? Embrio. Lepas embrio membentuk fetus. Lepas membentuk fetus membentuk bayi. Seterusnya, subtopik yang kelima, kat sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Jadi berkaitan dengan ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung dengan orang biasa yang tidak mengandung, keperluan nutrisinya adalah berbeza. Nutriennya berbeza. Bagi orang yang berbadan dua ini memerlukan nutrien yang lebih banyak untuk anak kandungannya. Jadi contoh kat sini dia ada bagi karbohidrat. Kalau wanita hamil berapa, wanita tidak hamil berapa. Jadi kita boleh nampak karbohidrat pada wanita yang hamil dia perlu ambil yang lebih tinggi daripada biasa kerana dia kenapa? Kerana dia berbadan dua. Untuk dirinya dan untuk bayi di dalam kandungan. Protein perlu tinggi, kalsium perlu lebih, vitamin A, ferrum dan vitamin C. Ustazah kena hafal ke benda-benda ni? 900, 705 tak perlu hafal. Sini Ustazah cerita sini inilah hasiat-hasiat yang perlu diambil oleh wanita-wanita yang berbadan dua, iaitu orang yang mengandung. Perlu seimbang. Apa gizi
Ni gizi ni adalah makanan. Okey. Pemakanan yang seimbang. Okey, mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus dan ferrum dan serat. Okey, jadi setiap ini adalah penting untuk ibu mengandung kerana setiap ini ada fungsi yang berbeza bagi fetus tersebut ataupun kepada ibu mengandung. Yang pertama, dia kena ambil serat. Okey, serat ni dapat dari mana? Dari buah-buahan, sayur-sayuran. Okey. Okey, kenapa kena ambil serat? Sebab serat ini dapat mencegah wanita hamil daripada sembelit. Sembelit tahu sembelit? Sembelit ini adalah kesukaran untuk membuang air besar. Okey, jadi wanita mengandung perlu makan serat yang lebih supaya lancar perjalanan membuang. Okey, ambil serat. Tak mengandung pun kena ambil serat. Berak susah nanti. Yang kedua, okey, ferrum. Ferrum tahu, makan besi. Bukan pergi makan kokak-kokak besi, zinc ke, bukan. Okey, besi ni zat besi. Okey, zat besi ni boleh dapat daripada hati, daging merah dan ikan. Okey, apa penting kenapa kena makan ferrum? Sebab melalui zat besi inilah dapat membentuk hemoglobin sel darah merah. Okey. Dalam hemoglobin ini, him tu adalah ferrum. Okey, hemoglobin adalah sel darah merah tu. Ingat lagi rupa sel darah merah dalam bab yang kedua? Okey, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen kan sebelum ni. Jadi macam mana oksigen itu boleh diangkut kerana adanya ferrum. Dia attract, okey. Dia akan attract ferrum ini. Okey, jadi perlu ada ferrum untuk membentuk hemoglobin. Yang ketiga, okey, karbohidrat dan lemak kena banyak sikit. Kena banyak sebab dari karbohidrat dan lemak inilah dapat membekalkan tenaga untuk wanita hamil. Okey, sebab dia nak mengangkat badan dia yang lebih besar sebelum ni, dia kena ada lebih banyak tenaga. Kena makan banyak, jangan diet. Okey, yang ketiga, yang keempat, vitamin C. Okey, vitamin C boleh dapat daripada buah-buahan, citrus, lemon, daripada orange, okey, jambu batu, kubis, tomato. Okey, vitamin C ini dapat menyihatkan kulit fetus, kulit bayi dan dapat mencegah penyakit gusi berdarah. Gusi ni kat mana ni? Tahu gusi? Dekat gigi tu. Atas gigi tu gusi. Okey, yang kelima, asid folik. Okey, asid folik dapat daripada brokoli, bayam dan kacang tanah. Okey, dalam sistem perkembangan sistem saraf fetus. Sistem saraf fetus. Sistem saraf. Bila kita kata sistem saraf ini adalah sistem yang paling penting untuk kita berfungsi, badan kita berfungsi dengan baik. Kalau sistem saraf ini terbantut, okey, maka adalah awak tak boleh bergerak, mungkin otak kita tak boleh berfikir. Sistem saraf ni adalah sistem yang besar. Dari kepala sampai ujung kaki ada sistem saraf. Sistem saraf yang paling besar sekali yang perlu kita jaga adalah otak kita. Otak kita adalah sistem saraf yang utama dalam sistem saraf ni lah. Okey, jadi dalam perkembangan sistem saraf ke otak ke, okey, kita kena ambil asid folik, brokoli, bayam dan kacang tanah. Okey, seterusnya ada protein. Chicken. Dapat daripada ayam, daging, susu, keju. Okey, fungsi untuk pertumbuhan sel-sel baru. Okey, protein memang dia berfungsi untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Okey, kalau tak ada protein, kalau awak terluka, tangan berdarah, okey, tak dapat buat sel-sel baru, lambat. Jadi kita kena amalkan makanan protein. Dari mana? Ayam, daging, ikan. Dan yang terakhir, perlu ada kalsium. Wanita mengandung perlu makan kalsium. Ada fosforus, dari mana? Keju, susu dan sebagainya lah. Okey.
Kenapa kena ambil kalsium ni? Untuk pembentukan tulang fetus. Okey, tulang bayi tersebut. Dia akan serap kalsium daripada ibunya untuk membentuk fetus. Okey. Dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Kalau biasa dengar wanita hamil ni, kalau dia tak ada kalsium, giginya mudah gugur. Boleh gugur giginya. Okey, jadi wanita yang hamil ini perlu makan kalsium. Okey, sebab dia anaknya perlukan kalsium. Bila dah tak ada kalsium, habis kalsium dari giginya pun akan gugur. Okey. Okey, itu yang perlu. Apa yang tidak perlu? Tadi yang perlu. Okey, yang tidak perlu, yang tidak patut kita elakkan adalah macam biasalah. Okey, wanita yang hamil tidak boleh merokok. Hamil ataupun tidak hamil sama saja, tidak boleh merokok. Okey, kenapa tidak boleh merokok? Dia akan memberi kesan kepada bayi anda. Okey, bayi ini akan dilahirkan bersaiz kecil, boleh menyebabkan kematian. Okey, boleh terencah akal, ataupun bayi yang lahir itu adalah pramatang. Pramatang ni dia lahir sebelum tarikhnya. Okey, awal. Sebulan awal, 2 bulan awal pramatang. Tak matang lagi dia dah lahir. Okey, mungkin menyebabkan keguguran. Okey, elakkan minuman beralkohol, minuman keras. Okey, menyebabkan sindrom alkohol fetus. Okey, terencat otak, jantung musnah. Okey, dan yang terakhir, tidak boleh mengambil dadah. Kesan buruknya adalah fetus ini kemungkinan cacat. Okey, ini adalah 3 benda yang perlu kita ambil tahu. Memang kita tak perlu rokok, elakkan mengambil minuman alkohol, dan elakkan daripada dadah. Ketiga-tiga ni memang tak bagus. Okey, ciri-ciri bayi mengalami masalah sindrom alkohol. Tadi kita cakap pasal sindrom alkohol fetus. Okey, apa ciri-cirinya? Anak ni, okey, bayi ini beratnya kecil, ukuran kepalanya kecil, terencah akal, rupa paras pun yang cacat. Jadi dia memberi kesan buruk yang lebih banyak. Jadi elakkan. Okey, kepentingan susu ibu. Okey, bagi bayi lah. Susu ibu. Okey, susu ibu ni banyak dia punya faedah. Okey, dia punya kepentingan, dia punya kebaikan. Okey, susu ibu ni. Kenapa? Melalui susu ibu ni lah ada antibody. Ada antibody untuk melawan penyakit. Ni kena lahir je anak tersebut kena minum susu ibu. Dari susu ni lah anak itu dapat sistem pertahanan yang lebih kuat sedikit. Okey, yang kedua, okey, melalui penyusuan ini juga dapat mengeratkan hubungan ibu dengan bayi tersebut. Yang ketiga, okey, melalui susuan ibu ini juga susu ibu dapat penghadaman bayi akan menjadi lebih baik. Jadi dalam susu ibu ini ada macam-macam sumber nutrien yang bayi perlukan. Okey, jadi perlu lepas bersalin, okey, bayi ini perlu disusukan dengan susu ibu. Okey, kerana susu ibu ini lebih bagus daripada susu formula. Susu formula ada susu apa? Susu tepung. Biasa di pasaran. Okey, seterusnya. Okey, ni moral of story. Moralnya. Okey, jadi wanita yang hamil perlu menjaga kesihatannya kerana dia membawa makhluk yang banyak bernyawa. Okey, pastikan bayi dalam keadaan baik dan mendapatkan nutrien yang secukupnya. Okey, elakkan daripada amalan-amalan yang boleh merosakkan lagi bayi anda ataupun ibu. Okey, seterusnya. Okey, dah 30 minit.
Okay, kita terus pada subtopik yang ke-6, kemandulan dan perancangan pencegahan kehamilan. Okay, tadi kita dah jumpa dah perkataan ni Kita dah jumpa dah pasal kemandulan. Apa tadi Ustazah kata kemandulan? Kemandulan ini boleh jadi pada lelaki, boleh juga pada perempuan. Kemandulan adalah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, dia tidak boleh melahirkan anak, boleh tidak dapat zuriat. Itu adalah kemandulan. Jadi kemandulan ini boleh berpunca daripada lelaki ataupun wanita. Okey, orang dulu punya mindset dia kata perempuan saja mandul. Okey, lah ni kita dah tahu dah puncanya ada dua, lelaki ataupun perempuan. Apa punca kalau lelaki? Yang pertama, kemungkinan disebabkan testis. Tadi kita cakap testis ni apa? Tempat penghasilan apa? Sperma. Jadi testisnya tidak menghasilkan sperma. Jadi menyebabkan seseorang lelaki itu mandul. Ataupun sperma. Dia boleh menghasilkan sperma tapi bilangannya tidak mencukupi. Boleh juga menyebabkan kemandulan bagi seorang lelaki. Kualiti sperma yang rendah, tidak berkualiti, mati pucuk dan sebagainya. Kalau dari perempuan, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Tiub fallopian tersumbat. Tersumbat dengan apa? Ini bukan tersumbat macam kita punya singki tu. Tiub fallopian tersumbat disebabkan ada ketumbuhan. Di situ, dan uterus tidak normal, rahim tidak normal, ketumbuhan dalam uterus. Jadi persamaannya adalah kemandulan lelaki dan perempuan ini boleh jadi sebabkan hormon, organ seks dijangkiti oleh penyakit kelamin, masalah kesihatan seperti kencing manis. Lelaki dengan perempuan boleh menjadi mandul sebab ada ni masalah kesihatan. Elakkan daripada makanan manis. Kencing manis ni, awak muda lagi ni, jangan minum benda manis, air gas tu. Jaga kesihatan. Okey, dia kata apa kat sini? Sekiranya pasangan ini sudah berusaha tapi tidak berjaya, disarankan agar mendapatkan rawatan daripada doktor. Jangan pergi cari Tok Bomo. Inilah antaranya kaedah rawatan-rawatannya. Kaedah mengatasi kemandulan. Dia tak nak mandul. Dia nak dapatkan anak macam mana? Kalau dia dah tahu dia ada masalah punca-punca kemandulan tu macam mana? Kalau masalah tadi disebabkan hormon yang tidak seimbang, jadi kaedah untuk mengatasinya adalah ambil rawatan hormon. Kalau disebabkan masalah dia mandul tak dapat zuriat tu sebabkan hormon dia tidak stabil, jadi rawatan yang sesuai adalah rawatan hormon lah. Hormon apa anda yang tidak stabil tu akan diberi oleh doktor. Yang kedua, sekiranya masalah itu berpunca daripada tiub fallopian tersumbat, masalah duktus sperma tersumbat, jadi cara penyelesaiannya adalah cara pembedahan buang sumbatan itu. Itu adalah cara yang kedua, pembedahan. Jangan masalah tiub fallopian tersumbat, hang pergi ambil rawatan hormon, apa kesudahannya? Tak ada apa pun. Yang ketiga, kaedah persenyawaan in vitro. Ini lebih kos, lebih tinggi. Yang mana ini adalah prosedur untuk masalah perempuan yang ada masalah tiub fallopian tersumbat. Jadi macam mana persenyawaan in vitro ini dilakukan? Kaedah ini dia akan ambil ovum. Dia keluarkan ovum, nampak tu. Dia keluarkan ovum dan disenyawakan dengan sperma tapi di luar. Di makmal. Dia keluarkan ovum
cantumkan dengan sperma di luar. Okey, kemudiannya apabila tolong ada orang kat luar. Okey, apabila ovum ini telah tersenyawa, telah bergabung dengan sperma, maka okey, dia membentuk embrio. Embrio ini akan disuntik, dimasukkan semula ke dalam badan wanita tersebut. Okey, dia akan masukkan ke dalam badan wanita tersebut. Jadi persenyawaan in vitro ini dia melakukan, persenyawaannya berlaku di luar, bukan di dalam induk betina. Kalau kita belajar sebelum ini, persenyawaan berlaku di mana? Di tiub fallopian. Okey, secara normalnya dia akan berlaku di tiub fallopian. Tapi kalau tiub fallopian itu tersumbat, okey, jadi dia boleh buat persenyawaan di luar, okey, di luar dan dimasukkan semula. Bukan di luar saja selama 9 bulan. Dimasukkan semula ke dalam badan wanita tersebut. Okey, ini bagi yang nak anak tapi dia ada masalah kemandulan. Ini cara orang yang tak nak anak. Dia nak rancang keluarga lagi. Dia tak nak lagi anak. 2 tahun dia nak senang. Okey, boleh buat perancangan keluarga. Okey, kita cegah kehamilan. Tak nak anak, kita cegah kehamilan. Ada banyak macam-macam cara. Yang pertama, mungkin boleh ambil pil pencegah kehamilan. Okey, ni pil pencegah kehamilan. Okey, di mana pil ini dia berfungsi untuk menghalang proses pengovulan. Okey, pengovulan apa tadi? Okey, pengovulan adalah proses yang mana ovum yang telah matang dikeluarkan daripada ovari. Jadi, bila proses pengovulan ini tidak berlaku, maksud ovum pun tidak dikeluarkan. Kalau ovum tidak dikeluarkan, okey, jadi sperma tidak akan bercantum dengan ovum, maka kehamilan tidak akan berlaku. Yang kedua, boleh buat implan. Okey, implan ini menggunakan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Sama juga, ini dia makan. Ini dia dah masukkan hormon. Okey, ni kena makan tiap-tiap hari. Ni dia dah masukkan, tak payah. Dia masukkan saja di bawah kulit. Okey, ni tak payah ambil hari-hari. Okey, yang ketiga. Okey, bagi lelaki boleh menggunakan kondom. Okey, menghalang sperma daripada memasuki faraj. Okey, yang keempat, okey, boleh gunakan alat IUCD. Okey, dimasukkan di kawasan ni panggil kawasan uterus. Okey, alat ini dia mengelakkan penempelan ovum. Okey, yang keempat, ni melalui pembedahan yang kekal. Okey, kalau lelaki namanya vasektomi, iaitu kita potong ductus sperma ni, iaitu saluran sperma. Saluran sperma ini dipotong, okey, dan diikat. Okey, ini adalah vasektomi. Okey, potong dan ikat kedua ductus sperma. Okey, jadi kesannya sperma tidak akan dikeluarkan. Okey, ini adalah melalui pembedahan. Kalau lelaki lah vasektomi, kalau perempuan namanya ligasi. Kita potong tiub fallopian. Okey, ini adalah kekal. Kalau anda dah potong, kekal tak dapat anak. Okey, kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey, jadi kalau awak ada masalah sistem pembiakan, perlulah berjumpa dengan doktor. Okey, melakukan pemeriksaan kesihatan di hospital-hospital, berjumpa dengan pakar. Okey, pemeriksaan kesihatan ini untuk mengesan simptom awal penyakit kronik. Okey, ada kanser. Okey, awal-awal dah tahu awak tak ada period tak stabil, jadi awak boleh buat pemeriksaan. Mungkin ada kanser, kita dapat kesan lebih awal. Amalkan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey, itulah pentingnya kita buat pemeriksaan kesihatan. Okey, bertanya dengan sumber yang betul daripada pakar-pakar hospital yang bertauliah. Jangan tanya pada orang yang tidak
bertauliah. Okey. Seterusnya, boleh lagi ke masuk ni tentang pembiakan tumbuhan. Subtopik yang ketujuh. Mungkin yang terakhir rasanya. Ustazah buat perkenalan dululah ya. Okey, subtopik yang ketujuh adalah pembiakan tumbuhan. Sebelum ni kita bercerita tentang pembiakan manusia, lelaki dan perempuan. Jadi, tumbuhan juga melakukan pembiakan seks. Okey, ada jantan dan betinanya. Okey, jadi pembiakan tumbuhan ada struktur bunganya. Okey, ada bunga jantan, ada bunga yang ada organ jantan, ada bunga yang ada organ betina. Jadi kita tengok pada struktur bunga tersebut. Okey, untuk struktur bunga yang ada pembiakan jantannya kita panggil sebagai stamen. Pembiakan jantan bunga ya. Dalam stamen ni kita ada dua lagi struktur. Yang atas sekali namanya anther. Di kawasan anther ini ada satu struktur yang sangat penting. Di anther ni ada debunga. Debunga adalah gamet jantan bagi suatu tumbuhan tersebut. Jadi anther ini menghasilkan gamet jantannya iaitu debunga, dan di bawahnya ataupun batangnya adalah filamen. Okey, kalau betina pula lebih panjang sikit. Okey, betinanya organnya kita panggil sebagai pistil, organ pembiakan betina. Jadi dalam pistis ini kita ada stigma, stil, ovari dan ovul. Okey, seterusnya ada struktur yang lain iaitu ranggi. Ranggi ni macam kelopak lah. Okey, ranggi suatu bunga itu boleh jadi warna-warni. Kenapa dia berwarna-warni? Untuk menarik perhatian serangga. Okey, sepal di bawah daripada ranggi ni ada hijau bawah dia. Okey, sepal ini berwarna hijau. Apa fungsinya? Melindungi bunga pada peringkat kudup. Semasa sebelum dia berkembang menjadi bunga, dia kudup itu sepalnya melindunginya, warna hijau tersebut. Okey, jadi pendebungaan. Okey, pembiakan daripada tumbuhan ini kita panggil sebagai pendebungaan. Okey, pendebungaan ini boleh berlaku. Okey. Sebelum tu. Okey, bunga ada dua jenis bunga bisex dengan unisex. Okey, kalau bi itu masuk dua, kalau uni masuk satu. Okey, ada bunga jantan saja, ada bunga betina saja. Maksud kalau bunga jantan ni dia ada organ pembiakan jantan. Organ pembiakan jantan bunga. Kalau bunga betina ni maksud dia ada organ pembiakan betina saja. Tapi ada juga bunga dia ada dua-dua dalam satu. Ada jantan dengan ada betina. Kita panggil bunga ini adalah bunga bisex. Kalau unisex dia ada satu jantan je, satu lagi betina je. Tapi ada bunga dalam satu bunga tu dia ada dua-dua jantina, jantan dengan betina. Okey, contoh pokok bunga betik, ada pokok bunga betik jantan, pokok bunga betik betina. Okey. Pokok jagung ada bunga jantan, ada bunga betina. Jadi, siapa tanam pokok betik jantan, bunga jantan, dia tak dapat buah. Pokok betik bunga jantan tak hasilkan buah. Pokok betik betina yang menghasilkan buah. Gitu dia. Ya. Okey, pendebungaan ini apa? Ialah satu proses pemindahan. Okey, lompat. Okey, proses pemindahan butir debunga. Okey, butir debunga ini adalah gamet jantan. Okey, pemindahan butir debunga. Dari mana tadi saya cerita? Butir debunga ini dihasilkan di kawasan apa? Anther tadi, anther. Jadi, butir debunga ini dipindahkan dari anther ke stigma. Anther ini adalah jantan tadi kepada struktur betina, stigma. Okey, itu adalah proses pendebungaan. Dan proses ini ada dua. Okey, pendebungaan sendiri ataupun pendebungaan kacuk. Okey, apa bezanya? Okey, pendebungaan sendiri ini, okey, butir debunga ini dipindahkan ke stigma bunga yang lain.
Ni ada dua bunga yang lain tapi dari pokok yang sama. Dari pokok yang sama, bunga yang lain. Okey, ataupun pentabungan sendiri juga boleh kita kata pemindahan butir bunga ke stigma pada bunga yang sama. Ini bagi bunga yang bisex. Okey, yang ada dua janti. Nah, tapi ia berlaku dalam pokok yang sama. Kalau dia melibatkan dua pokok, ini adalah pendebungaan kacuk. Okey, yang mana butir bunga dipindahkan dari stigma bunga yang lain pada pokok yang lain tetapi spesies yang sama. Ulang balik, butir bunga dipindahkan dari enter ke stigma bunga yang lain, pokok yang lain tapi spesies pokok yang sama. Okey, rasa dah padat dah kita punya otak Okey, kita berhenti sampai sini ya. Okey, jadi awak boleh buka buku aktiviti. Kita sambung pada muka surat 37, 38, 39 dan 40. Okey, kita sambung buat buku latihan aktiviti yang ada pada diri kamu, yang ada dekat dengan kamu, iaitu pada muka surat 37, 38, 39 dan 40. Boleh? Okay, siapkan Nanti minggu depan kita buat sama-sama, kita cek sama-sama. Boleh? Okey, terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.